Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, nikmat Allah Ta'ala yang bagi kepada kita ini boleh menyempurnakan segala kebaikan. Kita boleh melakukan baik, sikap baik, kecek baik, beramal dengan amal baik, itu adalah nikmat dari Allah. Pemberian Allah kepada kita. Bukanlah semata-mata usaha kita. Bukan semata-mata daripada kita pisah. Bahkan kita sekadar usaha saja. Usaha rajin. Usaha kita berlawan dengan nafsu. Adapun yang bagi hakikat sebenar kita boleh melakukan segala kebaikan, itu adalah nikmat dari Allah. Bila kita boleh melakukan baik, boleh buat baik, fikir baik, amal dengan amalan kebaikan, alhamdulillah, mujurnya Tuhan pilih ku jadi orang baik. We berasa gitulah sokmo-sokmo. Jangan berasa kita semata-mata. Ini adalah satu amalan yang menyebabkan kita jadi rosak. Batal habis pahala amalan kita. Orang panggil perasa, ujub. Ujub dengan kebaikan. Ujub dengan kita melakukan ibadat. Itu salah satu di antara penyakit-penyakit. Orang panggil masuk dalam penyakit sifat mazmumah. Sifat yang dicela oleh syarak. Dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita duduk dalam sedar semua. Walaupun tahun baru, tahun lalu, lagi akan datang kita nak berlaku apa saja kita nak buat. Ingatlah semata-mata bila boleh buat baik, cepat-cepat kita ingat Allah Tuhan beri kepadaku, Tuhan tolongku. Bilanya ada silap, gelecah, melakukan deraka maksiat, kita melakukan perkara Allah Ta'ala larang, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat taubat. Kita dua perkara tu ya, hidup kita. Syukur jamin mana Allah beri nikmat. Cepat-cepat istighfar jamin mana kita ada silap dan salah. Kita manusia tak sunyi, tak lepas daripada salah dengan silap. Dua-dua tu ada semua di kita terlupa, galik, lala yang menyebabkan kita jatuh dalam deraka. Bila salah silap, cepat taubat, cepat istighfar, kembali kepada Allah. Inilah manusia yang Allah kasih. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah kasih kepada orang suka taubat, suka kembali. Tapi taubat dah, esok jangan buatlah pula cibolehnya. Habis senggai sikit, bukan makna kata kita ada pocok hati, tak apalah, aku buat dulu dosa. Atau taubat, lepas tu senggai boleh 4-5 bulan, 6 bulan, aku buat pula. Jangan buat gitu. Bimbang takut buat pula yang kedua tu, Tuhan tak berasa dah. Tuhan tak beri dah berasa nak taubat. Tu takut tu. Takut lagu tu. Anak kita nganying lah panggil. Tak apa, kita buat dulu. Lepas tu kita taubat. Hak terik mula boleh taubat. Main terik yang kedua, yang ketiga, bila Allah katuk berasa tak suasa nak taubat, tu jen. Nak kata apa lagi dah? Berasa tak ada berasa kata panjang lagi umur kita, ada sakit apa lagi kita.
Darah tinggi, tak ada kecil mani, tak. Orang ni nyakit lelah, kita tak. Kawan tu nampak duk selepak, tak boleh bangun, kita duk sihat lagi. Tertipu dengan sihat. Padahal nak mati, tak mati sakit. Tak mati sakit, tak mati duk selepak, tak lagi kerana dak. Duk dalam sihat-sihat. Jamai Tuhan nak jemput ambil. Dulu pada orang duk berlepak lagi. Oleh itu, dalam hal kita duk sedar semua ni lah yang mengingati kita. Jaga diri kita daripada kita nak buat perkara-perkara yang Allah larang. Perkara yang jadi maksiat. Perkara yang dideraka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itulah doa tu yang sepatutnya kita ingat. Rabbana la tuzigh qulubana. Ingat belaka dah. Ingat belaka dah. Ya Allah, jangan kamu malingkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana. Setelah daripada engkau beri petunjuk dah kepada kami, kepada arah baik. Beri dah aku nampak kata mari ngaji, mari betul baca semua tu aku nampak. Itu adalah kerja baik. Amalan yang baik aku nampak dah. Janganlah kamu maling dalam hatiku ni yang menyebabkan ku tak berasa nampak baiklah pula. Dulu nampak baik, dulu berasa comel, dulu rajin. Lah ni tak berasa rajin dah. Tak berasa comel dah, rasa segar, rasa malas, rasa apa momok, rasa apa cemuh tu. Tu Allah maling tu. Habis tu doa ni we ingat hama. Lepas ada mayat Rabbana la tuzigh. Dengan ring bukan dengan ain. Ring tuzigh, ring. Qulubana. Ya Allah, jangan kamu memalingkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana. Setelah daripada engkau beri hidayah kepada kami. Wahab lana, dan engkau berilah kepada kami min ladunka rahmah, daripada gedang-gedang kasih sayangmu ya Allah. Innaka antal wahhab. Engkaulah Allah, engkaulah tukar, engkaulah tuai yang memberi segala-gala. Ingatlah dua tiga patah doa tu, dua baris ya dalam hidup kita. Lepas pada mayat, lepas pada kita duk mana-mana pun tak mesti kata lepas pada mayat. Ini kita panggil doa supaya Allah Taala ada hidayah semua kita. Kita duk atas jalan hidayah, atas jalan petunjuk kepada arah baik. Mudah-mudahan dari kita keduk dalam atas tunjuk baik kan ni, hidup kita baik semua. Ni ada silap sikit sebanyak, ada gelecah sikit banyak, cepat-cepat kita taubat, cepat-cepat istighfar. Tu tak ada apalah. Maknanya sikit sebanyak. Tak okeylah kita tak ada silap langsung. Ambil daripada jok pagi pak malam pak nak tidur, tak ada langsung silap payah. Kita bukan nabi rasul, malaikat tak jaga kita ni. Itulah mudah-mudahan dengan kita doa, dengan kita senantiasa doa pada Allah, Allah jaga kita. Jaga kita selamat. Selamat mana? Di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Tak muhimah muka berapa itu kata? Ada tanda tak? 21 tak? Cuba royak dengar sikit. Tak bunyi suara. 22. 32. Duk di dan adalah Sa'id bin Musayyab. Baca dah siapa? Ketujuh sunat memilih akan perempuan yang bikir. Tu tak ada tanda tapi siapa ingat situ. Sudah dah. Yang 7 daripada sunat memilih seorang bakal kita nak buat isteri. Kalau seorang lelaki lah. Kalau kita orang puan ni, nak pilih anak kita. Natu Tino. Natu Tino kita nak buat sebagaimana Natu lah. Sunat pilih. Kalau kita tak pilih bagaimana hak sunat ni pun sah nikah. Cumanya padilat tu. Kelebihan sunat tu tak ada . Kerana sunat-sunat ni pala. Jamai kita buat. Boleh pala, tinggal, tak ada dosa tapi rugi. Ingatlah amalan sunat
Bila kita buat, boleh pahala. Tinggal rugi. Walaupun kita tak dosa, tapi rugilah. Tu amalan sunat. Maka ini adalah salah satu di antara amalan sunat. Dalam bab kita nak nikah kahwin. Ya semualah. Semua dalam bab ibadat ni, ya ada kala wajib, ada kala sunat. Dalam bab hak fardu tu pun kita duk semaya, ada sunat capur lah tu. Nah, sunat hai'ah. Nah, sunat muakkad adalah tu. Dalam maya ni pun. Begitulah dalam kerja nak menikah ni. Dalam kitab ni sebut yang kenir ni. Yang kenir. Yang 7 dah ni. Sunat memilih akan perempuan yang bikir. Apa bikir? Bahasa kita kampung ni dara, anak dara. Anak tuna be anak. Tahu. Boleh kita tu ilmu malam ni. Kita bukan pandai main ngajar demo ya, nak ngaji ke? Anak tuna hak jatuh. Kalau hak tina anak dara. Betul. So sanit. Si sahai. Sunat memilih akan perempuan yang bikir mana anak dara. Kalau hak laki tak nikah lagi, orang panggil anak tuno. Tuno ke teruno? Teruno. Ya kena mengkerak ke apa? Ngaji tajwid Teruno ke tuno? Tuno. Makna ke apa tuno ni? Kata, gitu. Supaya dengan dara tu deh. Tak payah bagi tanya makna dara, siaplah kita nak hurai panjang. Tuna hak laki tak nikah lagi, tak bining lagi, tak berumah panggil anak tuna. Hak puan ni tak berumah lagi, tak berlaki lagi, panggil anak dara tau. Gitu. Maka orang hak lelaki ni yang nak cari seorang isteri, sunat. Sunat dia pilih orang tina tu hak bikir. Apa bikir? Anak dara, tak biasa berumah lagi. Tak biasa lelaki lagi, kita kata tak biasa ada suami lagi. Sunat. Nak tahtang ada. Bagi orang lelaki lah. Tapi orang yata bukan semua gitu. Ada juga hak cak hak bujai. Tengok deru ni kedai kopi hak bujai jual. Penuh. Itu. Ada juga biasa itu. Dia kata apa? Tak kena hajar dah pula. Ni hak dara kena hajar pula banyak tau. Tu hajar hak ni gitu, hak ni kena royak ni. Hak ni tak kena hajar pula dah, pakai lepas tali naik sendiri dah. Kan kalau bandinglah tu. Ni sunat, amalan sunat. Makna kata kalau lah ambil tak hak dara pun sah nikah. Sah nikah. Contoh Nabi kita lah. Nabi kita SAW dengan Siti Khadijah gitu. Siti Khadijah suami 2 orang dah belum nak sampai Nabi kita tu. 2 orang dah. Tok laki dia. Belum Nabi kita yang ketiga dah tu. Cuma kita tak ingat lah. Suami Siti Khadijah hak pertama nama gapo, hak yang kedua nama gapo tak ingat nama. Ada sebutlah lesirah tu. Tu Nabi kita. Gitu. Cuma dalam bab hukum ni, Nabi ni ya galak lah. Galak bagi orang pemuda-pemuda ataupun orang hak nak nikah ni. Sunatlah pilih anak dara. Kerana gapo boleh gitu? Kerana sabda Nabi SAW. Sakut dengan hadis ni. Sakut dengan hadis yang kata sunat pilih anak dara tu. Kerana Nabi sabda bagi Jabir radhiyallahu anhu, maka adalah ia Jabir berkahwin dengan perempuan yang janda. Nikah orang tina hak pernah bersuami dah. Hak biasa berumah dah kita kata. Janda. Janda luruh istilah kita. Masa kita kampung ni bujai tu lah. Tapi kalau lurah tengah bila sebut atau bujai tidak berarti biasa nikah. Itu istilah tengah orang panggil. Lurah tengah bila sebut atau bujai makna orang duk sore. Umum lah, umum. Sud. Orang sore tak ada. Kalau hak tok lelaki tak ada. Kalau orang yatim tak ada. Suat tak ada isteri. Kalau hak tina tak ada suami, dia panggil bujai. Tapi pak kita ni. Dalam masyarakat Melayu, di tani kita bila tersebut atau bujai, orang biasa berlaki dah. Kalau tina. Lepas tu dia tak atas orang tina dah tu. Kalau orang yatim tak panggil bujai dah. Pas bujai tu pun ada sifat pula. Kalau bujai duk suta tak ada nak beranak, tak ada nak berapa, serang pula nyopoh situ.
Ha tu, hujan serang, dia buat serang pula dah. Nah, pas kalau hak boleh beranak serang ke dak tu? Hak tu betul seling dah dak. Tak nyerang dah. Ha tu tak tahulah orang tua dulu, kita pun tak reti, kena belajar ngaji suku lah pula bab kecek-kecek istilah orang tua tu. Ha nah. Ha gitu. Ha makna Jabir ni. Oh bunyi sepengah Jabir pasti ni. Jabir. Nama sahabat Nabi kita, Sayyidina Jabir. Boleh tak nama anak kita? Nah, tapi gitu orang Melayu kita botak nama comel-comelnya panggil ikut si. Panggil ikut gua. Orang hak nama molek-molek panggil ikut si. Nama Muhammad maknya panggil. Tak? Ding nama Samsuddin. Nama molek-molek panggil habis punah. Orang Arab dia tak panggil gitu. Dia panggil penuh. Nama Muhammad Mahmud. Main pak kita mung nah. Habis punah nama orang Rom, Loh. Hanya potong habis. Ni Sayyidina Jabir nama sahabat Nabi kita. Satu ketika dia menikah lah. Berkahwin dengan orang tua ni yang janda. Maka Nabi kita ada sabda. Dengan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, halla bikra. Bahasa kita gapo halla bikra. Kok ana mu tak nikah ambil orang tina hak anak dara? Ana mu tak nikah ambil anak dara? Dia tanyalah mula Jabir nikah tu. Kata bunyi khabar kata nikah dah. Ya nikah dah. Abu Jeh ke dara? Dia jawab kata bujeh. Bila Sayyidina Jabir jawab kata bujeh, Nabi kita kata halla bikra. Kenapa tak nikah ambil hak bikir, hak dara? Buat apa tu? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Bila mengambil hak dara, mu boleh bermain-main akan dia dan ia bermain-main akan dikau. Boleh gurau lah maksudnya. Boleh gurau, boleh main, makan angin. Moga sama-sama dara tak? Main tua, tak ada arung juga. Nak gurau ke mana? Tapi tua pun boleh gurau cara tua. Tapi orang tua kalau gurau je kata dah, bahasa galak tua dia kata. Kata pula. Walahan Nabi kita galak suruh gurau. Karena bila kita gurau ni hati kita, bersih hati kita, galak tak serabut keriak sikit sebanyak mudah hilang. Kalau kita duduk dalam gurau. Gurau bukan makna siapa-tapapal lo. Sikit-sikit. Tengok Nabi kita dengan Siti Aisyah ada kalanya dia berlari, berungah. Duduk dalam gapo? Dalam rehat dia panggil. Bukan gurau sok mau, main gurau sok mau. Tak jadi kerja juga. Akhir-akhir pun habis kahwin anak tengok ayah ngamuk. Tengok dia tengok ayah ngamuk tu. Gurau sok mau. Jadi anak-anak pun jadi tak tukar lu juga. Dia kena ada juga tempat sungguh, tempat gurau. Tak sebab sungguh sok mau duduk dalam kerja sok mau, muka kering sok mau, mata belalok sok mau. Tak usah lagu tu. Ni. Tengok ni Islam ni comel. Nak sebab baiklah kita agama Islam. Tengok ni, hajar siapa ke gini maunya hajar. Suruh gurau. Ni pedah dia. Kalau bini hak tua-tua katakanlah, duk cara nak gosok gigi pelong dia tu. Tak ada nak main gurau dah. Tak ada nak main gurau. Kabar-kabar punya lelah dah. Pergi pita marah 3 hari masuk ICU. Ambil hak tua. Nabi kata ambil hak muda. Apa tak ambil hak muda? Tak ambil hak anak dara. Mu boleh gurau dengan dia. Ya boleh gurau. Mana-mana boleh main-main pergi mari. Jalan situ makan angin. Tapi jangan sok mu lah. Tuhan suruh kita tu baik merantau. Jalan makan angin. Makan angin bukan pergi galik tak. Pergi tengok. Tengok kesel-kesel. Qul siru fil ard. Jalanlah pada muka bumi. Pergi jalan. Tengok apa tu? Jalan apa nak tu? Sumbang zuru. Kamu tiliklah kepada muka-muka bumi ni. Tiliklah kesel-kesel daripada muka bumi ni. Tilik apa tu? Kaifa kana akibatul mukazzibin. Bagaimana akibat, bagaimana kesudahan bagi orang yang deraka kepada Allah. Tu pedah dia bukan jalan makan angin semata-mata. Pergi jalan tengok kesel-kesel orang dulu kalau yang deraka kepada Allah. Hujung jatuh jadi ke mana? Tengok kesel-kesel Fir'aun tu. Hak ngaku diri jadi Tuhan. Deraka kepada Allah. Lawan nak musuh, nak perang, nak bunuh Nabi-Nabi Allah. Jadi ke mana Fir'aun? Hujung jatuh dia. Mati. Bombing tak telai.
Bombing tak saya mengaku, bombing tak terima. Mayak dia tu. Tu dah lawan Allah sangat. Tu Allah suruh jalan di atas muka bumi ni supaya boleh kita tilik, boleh kita perhati, tengok kesan-kesan daripada orang dulu kalau yang deraka tak taat kepada Allah, ujung jatuh dia dapat azab. Duk dalam deraka, duk dalam azab sengsara berpanjang ni. Gitu panjang makna kita gejala. Kita gejala patah tengok kuasa Allah. Nah, gejala itu jung boleh lagu tu, tak ada salah. Cuma kalau tepat jadi mukhalatah, tepat jadi bercampur gaul dah, ada orang lanje, ada orang buka aurat, tak sepatut juga kita pergi pak gutu. Makna kalau lah kita ni ada digalak, agama digalak bagi orang laki ni pilih orang tina hak anak dara ni tujuan tu jelah. Serenuk, hidup dalam serenuk. Kerana nikah-nikah ni bukanlah semata-mata nak hidup kelamin lepas tu bakal buat kerja, tak cakap gapo dak Ya kena ada serenuk pergi mari ni tengok digalakkan oleh Nabi, ana tak ambil anak dara boleh gurau, boleh main, boleh gapo gitu. Tu sunat. Sunat pilih orang tino. Kalau kita hak jadi mak ni, pilihlah bagi anak kita. Sekiranya kalau ada pilihan lah, kalau ada pilihan. Budak lah ni nak pergi tekan-tekan sangat dia, tak boleh juga sepuluh royak semua tu lah. Sekiranya kalau anak kita duk nak hak bujel, katakan anak dua dah, kat apa tak ambil hak dara, Nah, payah kita ni baru boleh kerja pun tak tetap molek lagi. Anak-anak demo dua orang tu nak molek kita lah, kena duk asuh kita lah, kena duk cara. Pasal pok yang mati dah. Tak lepas ada kita lagu mana, we tetap ambil hak damah hama dara Hak soyok ketah, paidang. Itu. Kita nasihat. Sebab apa? Sebab ini adalah amalan sunat ni. Nabi kita galakkan bagi orang lelaki hak nak beristeri, pilihlah wanita yang bikir. Wanita yang dara lah kita kata tu. Dan yang ke-8 lagi sunat. Sunat ke apa lagi? Sunat memilih akan perempuan yang mempunyai bangsa yang baik. Ni sunat ni. Sunat kita pilih. Kalaulah kita anak lelaki ni, sunat pilih natu tina kita bangsa yang baik. Orang bangsa baik. Bangsa-bangsa ni apa dia bangsa? Kita ni lah bangsa Melayu. Bahasa pun Melayu. Tu bangsa kita ni. Kita ada bangsa. Habis tu jagalah anak-anak kita tu duk kecek syia tu. Boleh duduk rumah jangan kecek syia dengan anak. Bukan kita anti kecek syia ni. Kita kata baik ni. Sebab gigi anak kita hilang bangsa. Buat apa boleh kata gitu ustaz? Kerana bahasa ditelang oleh demo dah. Telan demo dah bahasa kita. Anak kita tak andar kecek bahasa Melayu. Bila bahasa hilang, bangsa pun akan hilang. Gitu. Jaga bahasa kita. Kita adalah bahasa Melayu. Bangsa Melayu. Jaga bahasa. We kecek Melayu duduk rumah. You nak kecek Syia, we kecek duduk rumah kolah. Jangan kita pergi kecek Syia, jangan kita duduk buat anak kita. Payah kita nak jaga bangsa kita. Bila you duduk kecek Syia, lama-lama you tak reti Melayu. Akhir-akhir dia berasa atau dia bangsa lain lah. Bukan bangsa Melayu. Asal apa dia tak reti kecek dah bangsa dia sendiri. Tak reti dah kecek. Tak reti dah guna bahasa dia. Tengok budak-budak muda lah ni. Tak usah kata budak muda. Anak-anak kita umur 9 tahun, 7 tahun tak. Tak nak itu dah. Kecek sama dia. Mau sekolah tu boleh terbang. Kita rumah jangan duk turut dia. Lupa pula dah bangsa diri-diri ni. Jangan lupa bahasa ibu kita. Bangsa ayah kita. Bahasa Melayu tu. Tu duk payah nak betul Quran tu. Mukhraq Allah. Selarak tabak. Nak kecek syih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak sebut mana dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi, rajing dah lah ni. Nak sebut jing tu tak nak penuh dah. Bunyi rajing. Mana ada huruf jing dalam kokai-kokai? Ada? Ada huruf ya, huruf ya puji, yin sebut. Iza ya anacurullahi wal fat. Habis dah. Dulu kita kata kau orang mu'allah. Mu'allah gitu, mu'allah. Sebut buruh tak betul, huruf belok kelekong. Lah ni nak jadikan anak cucu kita dah. Ambil tu jaga. Jaga bahasa kita. Bahasa Melayu ni lidah mah. Apa boleh kata lidah mah? Segala bahasa yang boleh kecek. Dengan sebab apa? Dengan sebab huruf-huruf Melayu dia cukup.
Ada setengah-setengah orang. Bukan nak menghina huruf Arab tu dak. Huruf Melayu kita ni banyak pada huruf Arab ke tak? Ada huruf ngo, ada huruf cho, ada huruf nyo, nak? Huruf po. Huruf go, ni ada tengok tu. Habis tu kena jaga anak kita. Jaga anak. Cucu kita hodok kacak sia ke rumah, jangan sekali-kali kita kacak sia dengan dia. Cak Nayu. Ni pakat senyap belaka boleh ada anak cucu kacak sia belaka dah tu. Tak ada apa lah lah ni kita ngaji dah kan malam dengar malam ni kata gitulah lu harga nilai bangsa kita. Gitulah lu besarnya bahasa kita. Boleh tahu ni. Boleh tahu. Sebab apa? Sebab ya ada kau rosak ke lagi akhir datang tu. Kit lagi dia berasa kata dia bukan bangsa Melayu. Dengan sebab apa? Dia kecek bahasa lain dah. Kecek bahasa lain tak reti dah bahasa Melayu. Kalau kecek bahasa Melayu pun capur gaul dah dengan syekh. Ter nak mari dak rumah Chang. Tu. Ter nak mari dak rumah Chang. Tak-tak habis dah capur gaul bira mak Melayu kagak ndak. Walaupun kita tak dosa ke ustaz? Tak dosa. Tapi kik gia hilang. Bila hilang berasa tak apa. Dah duduk kecek bahasa nu. Bila kecek bahasa nu minum dak arak. Bahasa sia ya minum dak arak. Minum. Bila dia berasa kata, tak ada apa, muka aku kecek sia juga. Nampak orang minum arak, tak ada sama-sama bahasa dulu. Tu gerung tu. Waktu hidup bimbel tu. Nampak muak tino pergi mari dengan tak nikah, tak ada apa kecek sia. Ya kecek sia juga, tak ada kecek Nayu kata, tak ada apa muak tino tak nikah pun. Kerana sama-sama bahasa dulu. Itulah nak menimbul kau rosak ke yang sedang berlaku dah tempat kita sekarang ni. Bukan kata lagi akhir atas sangat dak. Sedang berlaku dah. Taning nara jala bakno. Budak-budak muda kecek siapa. Tak salah tapi dia nak pergi sikit-sikit kek gi. Nak pergi sikit-sikit budaya nak ikut sikit-sikit kek gi pasal tak ada jatuh ke anak cucu kita kek gi tak ada apa-apa. Ni. Nak rakyat besarnya. Bahasa Melayu kita jaga. Jagalah bahasa Melayu kita. Ni dah kita ngaji kitab Jawi ni supaya kita boleh jaga bahasa tak boleh-boleh. Maka dalam ni royak atau sunat pilih perempuan yang mempunyai bangsa yang baik. Orang mempunyai bangsa baik, tak tahu pala ekor, tak tahu tempat tidur mana bangsa gapo, boleh kalulah. Boleh mengelak. Boleh lik. Nikah tu sah asal kata dia berimeh tu boleh lah. Yang mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam dah sah nikah. Tetapi tu bolehnya cari-cari hak bangsa baik. Bangsa baik. Lagu mana rupa iaitu bahawa adalah perempuan itu daripada anak cucu orang yang mempunyai agama. Tu kita nak. Anak siapa dia? Tok dia tok email dulu. Tok email besar dulu ni. Tok dia. Cik dia. Cik dia. Tok guru. Ulama besar. Tu kita tu hak dia. Karya tu. Tu nak tu. Sebab apa kita nak tupai berkat. Nak tupai kebaikan dia. Mungkinlah daripada berkat tok dia, nye dia dulu, menyebabkan anak kita, cucu kita jadi orang alim. Jadi tok guru boleh bawa agama Allah. Tu naknya. Habis ni dia kata sunat, kita pilih ambil daripada puan ataupun laki kita orang tina ni, pilihlah daripada bangsa-bangsa yang baik. Bangsa baik lagu mana? Daripada keturunan anak cucu orang punyai agama. Makna orang beramal dengan agama. Bukan makna hak punyai agama lawan dia orang tak ada agama. Orang tak ada agama nikah tak sah pula. Orang bukan agama Islam tak sah mula. Ana lawan bagi tidak mempunyai agama sini yakni orang tak beramal dengan agama. Ya agama Islam tapi semaya baik pun dak. Duk dalam minum mabuk, duk dalam judi, dalam zina. Deraka kepada Allah bagi petang siang malam. Mana tak amal lah dengan agama. Cik boleh kalaulah anak cucu kawan ni orang tak amal ya. Anak cucu dia tu orang judi. Duk dalam ngaruk. Duk dalam deraka. Je boleh. Kalau boleh lik. Sambil. Kerana apa? Kerana bimbang turun. Turun menurun. Lepas tu kan, lah cucu ku seorang ni. Allah. Tak orang tepik. Tak orang mengepek. Tak orang musuh. Jadi mengaruk gitu lalu tak boleh kelipar bagi orang. Kabar-kabar buat kelip selipar. Kabar-kabar buat kelip sika. Dalam umur.
Rupa-rupa tok ya dulu panjang dah tangan. Sedepa dah. Habis lemu-lemu orang duk curi kat kapung. Rupanya gitu. Yang nurung-menurung ni. Gitu nak nampak deh. Dan anak cucu orang yang soleh, mana orang ni, anak cucu dia ni, daripada keturunan dia dulu kala ni, orang baik, soleh baik. Dan anak cucu orang yang alim, anak cucu orang tok guru, orang ulama dulu kala. Kalau boleh kita, baik. Orang pasal tu, pilih pasal tu, sunat. Sunat pilih bangsa dia yang baik. Kerana gapo boleh kata gitu, sakut dengan hadis kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata tiklah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata orang yang paling dekuk kali daripada umatku, bilalah disebut nama ku dia dengar, ya tak selawat pun kepadaku. Orang ni orang paling kedekuk baik ni. Bila bunyi nama Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam. Amalan lain kalau kita buat dengan ujuk, kosong pahala. Amalan lain. Kalau kita buat dengan ria, batal amalan, batal pahala amalan. Tapi selawat kita buat dengan co sekalipun, pahala tak batal. Tak batal pahala. Buat dengan ujuk, buat dengan riak, tak batal pahala amalan kita selawat bila dengar ramai-ramai. Bila ustaz kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang lain senyap, kita kata seorang sallallahu alaihi wasallam, biar orang lain dengar. Orang lain pun boleh kata-kata. Pahala amalan kita selawat ni tak batal walaupun kita riak. Walaupun kita co bila dengar, tak batal. Ini nak ayat kehebatan selawat. Awak bila sebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, boleh pahala selawat. Siapa terus kepada kubur Nabi kita bila kita selawat. Malaikat khusus, malaikat khas untuk mari dengar mana-mana umat Nabi kita selawat, ia akan bawa selawat kita selawat itulah pergi kepada kubur Nabi kita, dia cerita kepada Nabi kita, ya Rasulullah, ni umatmu hok duk di padang besar ni, duk tengah ngaji ni, ya selawat kepadamu saat ni ya Rasulullah. Rasulullah pun terima selawat, makna balas kelik selawat sebut nama kita. Betul orang selawat ni utung dia banyak perkara. Antaranya bila kita selawat, Allah akan perintah kepada malaikat bawa terus selawat sampai kepada Nabi. Yang kedua, orang selawat ni kita sekali ya sebut nama Nabi kita, sekali ya kita selawat kepada Nabi kita, Allah sebut nama kita 10 kali sekurang-kurang. Pas nak Tuhan sebut nama kita, banyak selawat kepada Nabi deh. Gitu. Nabi ada sabda tak ni? Kerana gapo boleh kita ni sunat pilih anak cucu daripada orang bangsa baik. Anak cucu orang soleh, orang punya agama, orang alim ulama. Kerana Nabi kata, pilih olehmu akan perempuan. Apa maksud? Yakni tempat bagi mani kamu. Kerana gapo? Maka kerana bahawa sungguhnya gemar itu terlebih mengekalkan. Gapo dia tahu ni? Baik, nak baca tu. Kita ada mau baca mana? Tak cerak weh. Gemar. Goming ro, gemar. Gemar ni makna kata galak ke lah. Galak ke. Galak ke kita pilih orang wanita yang bangsawan baik ni. Wanita daripada keturunan anak orang baik, anak soleh. Anak orang baik, anak soleh ni. Dan anak orang alim, ulama, anak orang yang mempunyai agama ni. Ini adalah kegemaran yang terlebih mengekalkan. Gitulah berpanjangnya. Sebab apa? Sebab bila kita pilih anak cucu orang baik, mudah-mudahan anak cucu kita turun-menurung, mengekalkan kebaikan itu. Apa tu? Gitu. Dimaksud kata gitulah. Banyak dah ni, setengah jam lebih dah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut olehmu serta khadara'id dam. Wallahu alam. Tulis tanda kibih tak ada wak kalai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin.
Kitab Penawar muka 73 dah gitu. Tanda dah gitu. 73 betul. Dan bahwasanya dan bahwasanya zahid yang lebih sempurna ialah zahid pada tiap-tiap yang lain daripada Allah. Itu dah reh. Zahid maklum dah bagi kita ni. Makna dia biber apa makna. Tapi kalau kita nak ambil dengan secara umumnya, ambil dengan secara kita panggil kata sepitah lalu lah. Bila sebut atas zahid, hati dia tak sakut dengan dunia. Tak sakut dengan dunia bukan makna tak ambil dunia. Bukan kata orang zahid ni duk salah kopong. Pakai cuk tular tu lah selas punggung. Bukan makna gitu. Hati, sifat hati zahid. Ni kita kena ulas semua lah. Mudah-mudahan kita ulas semua ni kejap. Kejap hati kita. Iza taqarrara tahaqqaqa. Bila kita mengulang-ulang, menyebabkan kejap fahamnya kita. Walaupun kita ngaji lepas mari dah zahid, duk royak pangkat zahid gitu gini dah. Tapi kita ulas walaupun dengan secara sepitah lalu, dengan secara umumnya, bila sebut atas zahid, hati kita tak gantung dengan keduniaan. Ada dengan tak ada dalam milik kita sama saja perasaannya. Ada kita tak ada berasa terjamin hidup kita. Tak ada kita tak ada berasa susah hidup kita dak. Ini bagi orang zahid. Lalu tu hubung daripada hak dulu ni. Tuan pengarang kita sebut lagi sini. Dan bahawasanya zahid yang lebih sempurna ialah zahid pada tiap-tiap lain daripada Allah Ta'ala. Zahid itu pada dunia dan pada akhirah. Ni zahid yang lebih sempurna. Asal kata perkara tu perkara lain dari Allah, hati dia tak sakut dengan benda tu. Tak kira lah benda tu duduk di dunia. Macam mana harta, pangkat, nama yang timbul. Ataupun orang-orang yang pangkat tinggi yang sepatutnya kita nak gantung dengan dia. Hati belaka tu. Bila anak kita ngaji tinggi, tamneng tinggi-tinggi, jadi putu puning, kita berasa tak apalah, kita selamat dah. Apa anak kita ngaji tinggi tu? Bitepak anak kita jadi dadu. Kita rasa gantung anak kita pangkat tinggi. Ni. Bila orang ni sempurna zahid dia, walaupun anak dia tak usah kata bitepak, anak dia bite 7. Ya, tak ada rasa sakut sikit. Tak ada rasa kata, dengan sebab anakku tinggi lah, pangkat, aku rasa jamin hidupku. Tak. Ini sempurna zahid dia. Tu satu contoh. Lepas tu kiaslah pada hak lain. Dalam bab harta. Dalam bab hidup dia. Dalam bab kata dia ni, makna kata orang ramai, adik-beradik, waris-waris dia sekampung ni, adik-beradik dia berlaku. Sekalipun semua adik-beradik dia beri sokongan dia, tak gantung dengan benda tu daripada dunia. Dan begitulah juga pada akhirat, hati dia tak gantung. Hati dia tak rasa sakau, tak berasa kata, aku tak apa dah lah ni kan. Mayat hak mau tak ada tinggal. Bukan kata hak fardu dak, hak sunat pun mayat. Baca Quran pula, duk belajar berzikir, sedekah sok mau, ada hari-hari amalan aku. Sekalipun ia tak berasa gantung dengan amalan yang begitu banyak dia melakukan. Ni payah ni. Payah pun bukan makna tak boleh buat. Kita bila ngaji, usahalah. Usaha tak sebi kita gantung dengan amalan yang kita dah buat. Kita nak boleh buat amal satu ujian dah tak? Nak boleh mayat, nak boleh berzikir, nak boleh baca Quran, ni nak boleh sedekah. Uji daripada Allah. Syaitan pun mari ngosek.
Setel kata sok-sok wi duit tu kita lo ni payah ke duit covid ni kerja tak ada ni. Kerja pak dok nego tak leh dok buat sedekah ni mun nak apa? Setel kata. Tu. Setel ya janji dengan apa? Setel ya janji bila kita nak beri sedekah, setel janji kan kita. Ya janji kata sesak, inna syaitana ya'idukumul faqr. Setel ni ya janji kata mung kalau beri sedekah, mung jadi borah kepada jalan Allah, kik lagi mung jadi pakai. Tu setel. Tapi kita bila boleh buat, boleh sedekah, boleh selawat, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh beramal mayat malam, boleh amal dengan puasa sunatnya, kita jangan berasa kata aku tak apa dah, selamat dah akhirat gigi. Kan ni aku duk buat amal ni. Mana orang ni tak ada zahid lagi. Duk kecek apa pula Dengar tak kita duk oyak ni? Pas duk kecek tu. Kita suruh mai hurai lah pula. Pas dengar ketik dak oyak ni, dak oyak apa ni? Suruh hurai ketik dah. Yang kecek kecek tak masuk pula kita kecek tak okey kita nak dengar pula dah ada modok oyak tu. Gitu makna kata bak zahid hak paling sempurna hak dunia. Sebut saat ni. Hak akhirat di segi pahala hak kita buat, kita tak gantung dengan benda tu. Bukan makna kata kita lah ni rajin dah maya, rajin dah baca Quran semua, hak akhirat kita rajin belaka dah, kita berasa tak apa dah aku selamat dah. Tu tak ada zahid Kalau zahid pun tak sempurna lagi. Dalam bab akhirat pun kita tak gantung dengan pahala kita. Kita tak rasa terjamin dengan amalan yang kita buat. Orang ni lah orang zahid yang paling sempurna dalam hidup. Gitu deh. Orang zahid syurga pun termasuk dalam kata barang yang lain dari Allah. Bila sebut kata barang yang lain dari Allah, termasuklah syurga. Syurga punya tak ada nak. Ya tak ada nak bukan makna tak ada nak syurga nak kat neraka, bukan makna gitu. Makna hati dia semata-mata kerana Allah. Nampak tu deh. Nama dak bahaya tu syurga tak saya mun nak neraka lah pula. Dak bukan makna gitu. Syurga tu pun hak milik Allah. Bila dia nak kepada Allah semata-mata, dia berasa kata benda lain belalah. Nak tak belakang nombor dua. Allah hak utama dalam hidup dia. Apabila lah dia nak kepada Tuhan, Tuhan pun redha kepada dia, tak kelah Allah nak tak pak yang tak patut, nak tak pak azab tak song. Bila boleh redha Allah, dia nak redha Allah dengan berapa? Dengan dia beramal dengan amalan zahid. Apa tadi? Dan yang kurang daripadanya, kurang daripada mana? Kurang hak zahid paling kurang kali. Ialah zahid pada dunia saja. Zahid pada dunia ya. Dalam bab dunia, hati dia tak gantung. Sama ada dunia tu harta, atau kemegahan, atau bersedak-sedak, atau lainnya. Lain daripada harta, kemegahan, sedak-sedak. Atau hak tu masuk dalam kata, lain daripada masuk dalam kata dunia belaka. Ini zahid dah, tapi zahid pangkat yang rendah. Kurang. Hati dia tak gantung dengan harta. Harta ada ada morning. Dengan tanah pitu, tanah kebun, rumah sewa. Nah, tu tak bila lagi tanah kosong. Tanah hutan belukar. Ni hutan benar. Banyak harta dia tapi ada dengan tak ada sama saja dalam hati. Ada tak berasa kata terjamin, tak ada tak berasa kata gelah gesah. Supaya ada dengan tak ada. Orang ni masuk dalam kata zahid pada dunia sahaja. Akhirat ia nak buat syurga. Ia berasa kata nak kepada pahala. Tu akhirat ia tak zahid. Duk nak hama aku rasa tak apa dah. Alhamdulillah boleh amal hari ni, boleh pahala banyak. Gitu. Akhirat ia tak zahid dah. Dia berasa kata nak ke pahala. Nak ke syurga. Tak ada lah zahid situ. Hak sempurna lah. Cuma panggil kata zahid, hak kurang. Sebab apa? Sebab ia zahid pada dunia saja. Dan yang kurang daripada ini, zahid pada harta saja. Ini kurang lagi. Tiada pada kemegahan. Harta ya zahid. Yang lebat harta, ia tak ikat. Ia tak ada sakut.
Bila sebut atas harta sama ya, ada dengan tak ada supaya ya. Ada tanah dengan tak ada tanah, ada duit dengan tak ada duit sama ya, supaya perasaan dia. Tapi kalau bak kemegah tak sih. Ada kemegah duduk kena. Wasa tak ada apa, wasa terjamin megah ada. Bila tak ada kemegah wasa siaplah kita ni. Moyo. Tu. Hak tu ya tak zahid tu. Tahu bersedak-sedak. Dak. Lakoh. Kurang kali orang zahid pada harta saja. Tiada pada kemegahan dan lainnya. Tu dia tak boleh nak lepas. Mana hati dia dok sakut. Tahu zahid pada setengah perkara. Tiada pada setengah yang lain. Tak apa dah masuk dalam kata zahid dah tu. Zahid dah. Setengah ni dia zahid dah. Hak lain dak. Ada lagi hati dia terikat. Ada lagi hati dia wasa sakut. Wasa nak pada benda-benda gitu. Waktu panggil atau zahid pada setengah, tiada pada setengah yang lain. Dan yang akhirat ini sedoeh. Dan yang akhirat ni lagu mana ni? Mana dia zahid pada setengah-setengah hak akhirat dan tidak juga hak setengah-setengah pada akhirat tu. Mana kalau di segi pahala, tak apalah, tak boleh, tak apa. Tapi bab syurga, tak boleh, aku nak syurga. Atau panggil setengah-setengah dalam bab akhirat. Hak ni, ya tak apa. Tak ada wasa nak mana, tak ada wasa gantung mana. Tapi hak ni nak ni. Gitu. Itu panggil setengah-setengah pada bab akhirat. Ini zahid ni, so do'eh zahid. Mana suku-kurang. Walaupun suku-kurang nama juga zahid dah. Tak apalah kita bagi orang perangkat pertama ni. Kita orang panggil orang mubtadi. Orang awal-awal ngaji ilmu tasawuf. Boleh hak ni dulu. Jangan dia lakoh kelas. Nama nyemai. Kita nak naik tangga lagi ada putung tak? Ni putung pertama, putung yang kedua, yang ketiga, yang empat nak boleh naik sampai atas nung. Ya kena lakoh turut tertik dia. Tiba-tiba ngaji tasawuf apa hari nak lakoh naik hak atas nung lu dah. Bimbel-bimbel takut gelecah licin gedung turun mari tu gak Hak boleh senyum sehari kepada orang dua tak boleh senyum dah ni. Kan? Habis dah gigi dak payah cabut. Turun muka dulu. Gitu maknanya. Gitulah dalam bab mengaji kita. Kena ada tangga-tangga dia. Kita ngaji tasawuf, boleh hak ni dulu. Boleh zahid hak ni dulu. Dalam bab dunia kita ambil setengah-setengah. Setengah-setengah. Dalam bab harta, dalam bab kemegahan. Boleh cabut so sekali. InsyaAllah dengan pertolongan dari Allah. Dengan kita duk minta ratik doa. Tuhan akan buat tubik segala perkara yang lain dari Allah dalam hati kita. Hanya tinggal Allah saja. Tapi dengan usaha yang begitu panjang. Mujahadah yang begitu sungguh. Main buat sehari dua, lepas tu raih 4-5 hari, raih 4-5 minggu, tak ada 2-3 tahun, lepas tu buat pula, payahlah pula. Kita orang menaneh lagi, kalau main kita taneh, nebah boleh sekali, lepas tu raih 4-5 tahun, lagu mana menaneh main kita tu? Habisnya lituk di hotel tau. Tu tanah meh hak kita boleh nampak zohir-zohir. Begitulah amalan hati kita. Kena duk dengar sokmo. Kalau kita jauh daripada pendengar ni, jauh daripada majlis ilmu ni, hak kita dengar 5 tahun lepas, 2 tahun yang lepas. Lepas tu mari dengar pula dah tahun ni pula dah. Habis dah hak dulu. Makan mali, makan di munggo, makan di ibu habis dah kalau tanah meh kak. Gitu makna kata duk dengar sokmo. Kalau kita tanah tu kak kena duk lerah sokmo upuk. Lerah upuk, bubuh baju. Tengok jaga-jaga perkara nak khenak pokok-pokok kita. Barulah subuh pokok-pokok kayu yang kita tanam tu. Gitulah ilmu kita. Kita nak boleh satu-satu ilmu kena duduk dalam mengaji semua. Lepas pada ngaji nak menambah lagi ilmu hak lain lagi dengan amal ilmu hak kita ngaji. Walaupun ilmu hak kita ngaji kita boleh beramal satu kali seumur hidup pun tak apa dah. Masuk dalam kata kita beramal dah. Seumur hidup sekali ya kita buat amal. Contoh kita ngaji tadi. Ngaji hak doa baca tadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana tu. Kita dengar gitu lalu doa lepas tu kita baca sekali seumur hidup sekurang-kurang lah doa royak tu. Masuk dalam kata kita ni beramal dah. Masuk dalam kita beramal dah tapi tu boleh buat amal sokmo lah. Kau comel, kau baik. Ini makna kata orang yang zahid dia tu pada setengah-setengah ya. Hak ni ya zahid, hak lain dah. Pada bab dunia. Begitu juga pada akhirat. Hak ni ya zahid.
dalam bab pala, dalam bab syurga, dalam bab pala ya zahid. Tak ada nak, mana tak ada terikat lah dengan pala tu. Tapi dengan syurga, oh ya nak syurga. Panggil zahid setengah pada akhirat. Ini dhaif. Daripada zahid. Karena gapo? Karena kemegahan itu lebih lazat. Lebih lazat. Silap baca saat ni tu. Bukit akhirat tu. Dan yang akhir ini. Kita baca akhirat ni, ya. Kita baca akhirat ni. Silap hunduh mula. Kita baca akhirat. Dia mau tak ada tegur sikit. Tahu tengok mula. Tahu zahid pada setengah perkara. Tiada pada setengah yang lain. Dan yang akhir ini. Baca gitu. Kita baca dan yang akhirat ini. Oh, syarah kita kata pindah ni. Gi syurga, gi kok pala kok nu. Dan yang akhir ini. Mana yang akhir ini? Yang akhir kata zahid pada setengah perkara. Tiada pada setengah lain. Tu panggil yang akhir ini. Akhir ini dhaif zahid. Karena apa boleh kita kata gitu? Karena kemegahan itu lebih lazat dan lebih diingini, lebih diingin daripada harta. Harta ni nak juga, tapi kalau banding dengan megah, nak megah lagi. Kemegahan ni lebih lazat lagi. Gapo yang kita reti megah ni? Kedebe, wasa kena. Belah tu tak ada duit bang. Tak ada duit kena duduk. Menengok. Duk kena wasa kedebe, wasa lebih, wasa hebat. Tu tak ada duit kali, tak ada setara mana kali. Nak kaya atau debe ni, nak kelebih ni. Lebih daripada kita ingin nak pada harta lagi. Habis tu kita cerita kalau bak kita buat satu-satu benda tu, sedap kita cerita rak. Mung secara tu ya, aku gini. Tujuan apa duk kacau koyak tu? Tujuan nak orang kata, sedap gak mu deh. Tu. Ya nak situ. Habis lama kata, sedap gak mu deh. Megah kena. Mula lebih hidung tu bukan sekadar kata teluh haya, ibu haya teluh. Mana kata kena duduk tu megah lagu tu. Megah ni lebih diingin daripada harta tu. Lebih lazat lagi daripada harta. Pakat nak berlaku. Nak kedai nak lebih. Maka zahid pada kemegahan tu lebih utama. Lebih dimulai. Lebih patut kita tak mula pala kali, lebih utama. Dan bahawasanya perbezaan antara zahid dan fakrun. Apa fakrun? Fakir. Sesok kita panggil. Ada beza betul mana antara zahid dengan fakir ni? Ayat sini bahawasanya perbezaan antara zahid dan fakir. Lagu mana rupa? Bahawasanya zahid itu terasing ia zahid daripada dunia. Terasing pada perasaan. Bukan terasing makna lari diri duduk le bukit ni. Perasaan hati. Moga zahid sifat hati. Yang dak faham kata terasing daripada dunia, kak gim detung esok. Mana masuk gua pula. Tak cara kat apa dah. Bukan makna gitu. Asing pada perasaan sahaja. Boleh ke kita nak asing sedar ke benda duk keliling pinggir kita? Perasaan. Kikih tu baik perasaan. Kikih tu baik sikit-sikit sekali. Ya asing perasaan hati dia daripada dunia tu, tujuan gapo tu? Kerana gapo tu? Kerana taat serta kuasa ia atasnya. Atas gapo? Atas dunia. Kena mulai domain dia tu. Serta kuasa ia seorang tu atasnya atas dunia. Dia boleh kerja, boleh cari, bolehlah dia nak pisah supaya dapat keduniaan ni kuasa. Tapi hati dia boleh asing. Boleh asing pada perasaan dia. Ada pun orang tadi ni. Ada pun jika terasing engkau daripada dunia, pada ketika gemar engkau padanya pada dunia, maka itu dinamakan fakrun. Apa dia? Apa? Kita terasing pada dunia. Pada bila tu? Pada ketika kita ni gemar nak kepada dunia. Hati kita duk nak. Habis tu orang sesak ni, orang bakar baju selah ni, orang hak duduk kita tahu, susah dia tu. Tak usah kata motosikal pun tak ada, jalan kaki selipar tu pun. Jahit penuh di selipar.
Kerana apa? Kerana tak ada duit nak beli selipar baru, jahit dengan dawa, kacik dengan besi. Susahlah kita kata. Kita kata, orang ni, orang apa ni? Orang zahid tu. Belum tentu. Hak tu tanya hati. Kalau hati dia ada cita-cita, aku kalau kaya sini, aku kalau boleh kerja, aku nak kerja, boleh kaya, aku nak akan kereta tu, duk angin-angin. Aku nak buat rumah baik tu, nak buat rumah baik ni. Ini bukan zahid. Kerana apa? Kerana hati dia gemar. Gemar ni hati dia sokmo-sokmo duk nok kepada dunia. Ini orang tak panggil zahid. Ini orang panggil faqih. Orang panggil pakir. Sesok orang panggil lagu tu. Ada. Jika terangsing engkau daripada dunia, pada ketika gemar engkau padanya pada dunia, maka itu dinamakan faqih. Nama sesok lagu tu. Tiada ada ia orang lagu tu perasa gitu tu zahid. Tak anggap zahid lagu tu. Walaupun ada baju selalala, tak ada dah baju lain nak saling. Kalau mandi kak, kalau basah kena hujan kak, lanjut Karena tak ada nak saling dah. Tapi tak ada orang yang melo ni apa tangga tumo kan selapung kau. Kena ada 2-3 lah, tak ada sekurang-kurang dak. Pernah mari hangga apa pening nak pergi makan pulut. Pening apa tu? Ya, tapi pening dia kata tak ada baju lagi. Dia tak ada baju lagi. Buka mari tu, buka mari ni. Gi dak pula esok ni. Tak gi pakai kiranya. Kan tak gi, ada baju. Walah 3 teh mari. Kucing masuk duk beranak. Lah tu. Lah mari dia tu. Banyaknya baju. Tak ada baju lagi. Allah. Bimbel takut apa? Lah ni orang pukul gambar. Dia akan puluk situ pukul gambar, akan puluk sini pukul gambar. Bimbel takut gambar yang masuk. Nikah ada mana baru ni? Baju ni. Nikah ni baju ni pula. Takut dia kata gitu tak. Itu lalu kita takut kok orang tak. Tu tak panggil zahid lagi tu. Bahkan panggil dan pakai. Tiada zahid dia. Tetapi ada bagi pakai itu kelebihan atas kayu. Sungguh pun kata, orang pakai kalau banding dengan orang zahid ni, lebih orang zahid. Tapi kalau banding orang pakai dengan orang kayu, lebih orang pakai lah pula. Lebih orang pakai pula. Kenapa? Kerana sabda Nabi SAW. Kita beradu sekat tu deh. Sabda Nabi SAW. Yadkhulul fuqara'u ummati al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 amin. Wallahu alam. Boleh. Masa kita yakin tu, yakin lagu mana ya yakin ni boleh tengok Kaabah nak boleh kata yakin. Kita duduk luar pada Masjid Haram ni, duduk luar daripada negeri Mekah ni, duduk tangga Z ya. Nak kata yakin tak boleh. Jangan yakin tak boleh lagi kita duduk negeri Syiar, jarak jauh dengan Mekah ni. Hak yakin boleh buat atau yakin kita betul dengan kiblat ni ialah boleh tengok Kaabah. Ataupun orang duduk dalam kawasan Masjid Haram ni boleh nampak Masjid Haram. Itu panggil yakin. Nampak. Ada pun duduk luar daripada Mekah ni, jauh daripada Kaabah ni, sekadar tahap Z. Maka Kak Ayah tanya ni, kita Z, kuat Z lah. Kuat Z berasa lek ni. Kalau kuat Z tu kita cari tak, pisah jalan tak. Istihad panggil istihad. Istihad tengok matahari. Ataupun tengok tanda-tanda, demo tanda kalau kita duduk dalam bilik. Duduk mana bilik tau? Bilik apa rongrang ke mana, demo tengok wak kiblat, wak lukson Ada ke tak kita istihad, pisah cari jalan kata mana matahari, mana ke apa. Cara-cara nak tahu kata sebelah jatuh lah. Kalau ni sebuah kita duduk negeri Syiar ni, kiblat kita sebelah jatuh. Nak tahu kata sebelah mana, sebelah jatuh kita duduk ni. Sebab kita nak hadap kiblat dia tu. Ada istihad tak? Tak ada istihad pakai berasa sedap kau ni hadap kau tu.
Kita pergi semaya dengan tak ada ijtihad ni tak sah. Ya kena ijtihad dulu. Kena qada habis. Kena qada habis. Kita kena ijtihad. Tiba-tiba ijtihad hak kita tu salah. Tak apa, pakai maya tu. Nak pisah cari jalan dulu. Pisah cari jalan ataupun tanya orang-orang. Sebelah mana agak-agak lek jatuh Nama royak atau lek jatuh sebelah lek ni. Boleh kita pakai dia. Tapi syarat orang hak royak tu orang kepercayaan. Orang amanah. Walaupun kita tak ijtihad, kita taklid dia, kita ikut dia, tak apa dah. Ni main duk sedak seorang ijtihad pun dak, tanya orang pun dak, kita kena semaya wasa sedak kok ni. Tak leh tak leh. Kita duk ngaji dalam kitab Hidayat As-Sibyan kata tu. 233 martabat. Martabat syarat-syarat nak panggil kata kita menghadap kiblat ni. Dalam syarat nak sah maya ni 2-3 pangkat dia. Dengan kita ijtihad, dengan yakin mula-mula. Dengan yakin makna kita nampak Kaabah. Dengan bahawa kita duduk dalam masjid haram ataupun kita duduk luar pada masjid haram, kita nampak masjid. Ni masuk dalam kata yakin. Martabat yang kedua dengan kita ijtihad, pisah jalan ataupun masuk dalam kata kita ni dengan orang kepercayaan, khabar dia. Orang ni orang amanah, orang percaya atas sebelah lain ni, kita pakar dia. Pun madadah. Pakar dah. Ada pemain duk rasa sedak dengan tak ada ijtihad, dengan tak ada dengar orang khabar hak amanah ni, dengan semaya rasa sedak semata-mata tak ada. Jadi 4 hari tu kena semaya semula. Sikit-sikit sekali qada. Apa sebab ia tak sah. Cukup tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. اللهم اجعل العارفين بالله اللهم اجعل المؤمنين اللهم بارك لنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.